jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لم يحب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Tuan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, Tuan Haji, Puan Hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita pada pagi yang mulia ini dan telah memberi taufik kepada kita untuk datang menyempurnakan salah satu daripada perintah Allah, iaitu dapat menunaikan solat subuh dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan cara berjemaah. Begitu besar fadilat solat berjemaah kerana Nabi SAW menyatakan bahawa orang sembahyang subuh dengan cara berjemaah, lebih kamu faham hadis, Allah SWT beri dia pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Walaupun tadi dia hanya buat tahajud 2 rakaat, witir 1, memang diskaun habis, betul-betul habisnya. Dalam kitab kita baca kan, ulama kata sebaik-baiknya witir ini ialah 3 rakaat, 2-1. Tapi dia ambil yang paling diskaun sekali, 1 je dia ambil. Tahajud 2 je. Tapi subuh berjemaah, Allah SWT bagi dia pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Dalam kitab Talbis Iblis dibahaskan, walaupun satu orang itu sembahyang sunat tahajud 100 rakaat, dan kemudian dia sembahyang subuh berjemaah, dan dia merasakan orang lain tak boleh buat macam dia yang sembahyang tahajud 100 rakaat tadi, maka Imam Ibn Qayyim kata dia telah ditipu oleh iblis. Kenapa? Kerana sembahyang subuh berjemaah ini fardu, sunat sesekali tak boleh tandingi fardu. Sampai macam tu sekali. Dalam kitab Talbis Iblis ini dicerita macam mana iblis tipu orang. Cara kaedah iblis tipu manusia. Sembahyang pun, dalam sembahyang pun iblis boleh tipu lagi. Bayangkan sembahyang tahajud dah tu 1 rakaat, pergi surau, tapi dia rasa dalam hati dia, orang lain tak boleh buat macam saya buat. Tadi saya buat tahajud 100 rakaat, dia orang ni tak mampu nak buat macam saya. Kata ulama, sesekali sunat tak boleh tandingi fardu, walaupun dia buat tahajud 100 rakaat. Walaupun itu satu kemuliaan yang Allah bagi pada dia, tetapi sekali pun tak boleh sunat itu tandingi fardu. Baik, menyambung poin kitab kita, iaitu Hayatus Sahabah, menceritakan tentang kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, syukur banyak pada Allah. Baru-baru ni kami dihantar satu jemaah, kita keluar di beberapa negara, antaranya kita dihantar keluar dakwah ke Utara Afrika. Utara Afrika ni, tuan-tuan, Islam mula bertapak di Utara Afrika, iaitu di bumi Mesir. Jemaah pertama yang dihantar oleh Nabi SAW ke bumi Mesir itu ialah jemaah Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu.
Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ialah sahabat Nabi SAW yang dihantar kepada Raja Iskandariah ataupun orang putih panggil Alexandria, iaitu Al-Muqawqis. Pada ketika itu Iskandariah tak termasuk dalam wilayah Mesir. Iskandariah dari negara dia sendiri. Itu kalau tuan-tuan pergi di Mesir, orang Iskandariah ni dia lain daripada orang Kahirah. Orang Iskandariah ni lebih cantik daripada orang Kahirah. Dia warna kulit dia lain sikit sebab dia duduk di pesisir pantai Mediterranean. Adapun setelah penjajahan berlaku, maka disatukan di antara Iskandariah dan juga Mesir, maka dia jadi satu negara. Tapi jemaah pertama yang Nabi hantar ke utara Afrika di zaman Nabi, iaitu Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, membawa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwah Raja Iskandariah namanya Al-Muqawqis. Dia suka nak masuk Islam, teringin nak masuk Islam. Tetapi dia risau kalau dia masuk Islam nanti rakyat dia akan tinggalkan dia. Dia sayang kedudukan dia. Ada orang tak dapat taat perintah Allah kerana kedudukan dia. Saya tak boleh lah Ustaz, sebab ni saya wakil rakyat. Kalau saya pergi surau nanti apa orang kata? Nantilah tunggu lepas saya pencen wakil rakyat saya pergi surau. Ada orang dia tak boleh taat perintah Allah kerana kedudukan dia. Sedangkan kedudukan dia itulah kalau dia taat perintah Allah, maka di akhirat dia akan bangkit bersama Nabi-Nabi. Kerana Nabi-Nabi semua pemimpin manusia. Tuan-tuan, Al-Muqawqis kata, aku suka Islam tapi aku takut pengikut aku hilang, rakyat aku hilang. Maka tanda aku cinta Islam, dia telah bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara, termasuklah wanita yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, yang mana akhirnya menjadi isteri Nabi Ummul Mukminin, dan daripadanya lahirlah anak Nabi namanya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, itu jemaah pertama sekali Nabi hantar ke utara Afrika. Setelah itu di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala telah hantar satu orang sahabat namanya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin Al-As ni dia orang bijak, dia orang pandai masya-Allah. Amr bin Al-As ni masa di Quraisy, masa di zaman jahiliah, dia tukang jadi juru cakap. Kalau kat Malaysia ni, kalau juru cakap negara ni orang hebat lah. Takkan orang tahu orang tak pandai cakap. Orang yang pandai diplomasi saja yang akan dihantar. Masya Allah, kalau wakil syarikat orang yang pandai cakap, kalau tak dapat tender. Mesti kena cari orang pandai cakap. Kak Amr bin As lah bahagian diplomasi Quraisy atau ketika dulu. Setelah dia masuk Islam, dia telah berjuang bersama Nabi SAW hingga zaman Umar. Umar telah hantar dia bersama Muawiyah untuk bersama-sama berjuangkan agama Allah di bumi Syam. Daripada sana Umar telah putuskan dia pergi buat usaha dakwah ke bumi Mesir. Dan di Mesir ketika itu kesyirikan yang begitu luar biasa. Ialah kesan daripada zaman Firaun lagi, kesyirikan demi kesyirikan. Jadi bukan senang nak buang kesyirikan ni. Kalau di tempat kita Malaysia ni, orang Melayu, dia punya khurafat dia ada juga, tapi tak seteruk di Mesir ni. Paling tak pun orang dulu-dulu ada buang ancak. Kalau di tempat kami dulu di Mersing, kita orang dulu-dulu kita biasa dengar letak pulut kuning lepaskan ke laut. Ni adat-adat khurafat yang sikit-sikit je, yang pendakwah datang mudah untuk ubah, tak perlu ambil masa yang lama. Tetapi di Mesir dia punya adat khurafat dia sangat-sangat luar biasa. Sungai Nil akan surut setiap tahun. Sungai Nil ni merupakan tunjang ataupun nadi utama bagi penduduk Mesir. Maka nak pasangkan Sungai Nil ni, dalam itu sahabat cerita, orang Mesir akan cari anak dara yang paling cantik di Mesir, bunuh, buang dalam Sungai Nil. Baru Sungai Nil akan pasang. Masya Allah. Amr bin As datang, dakwah mereka masuk Islam. Tapi antara amalan yang mereka tak boleh buang ialah amalan bunuh anak dara, buang dalam Sungai Nil. Dia kata yang ni kalau kita tak buat, nanti Sungai Nil akan surut. Kami perlukan Sungai Nil untuk tanaman-tanaman kami. Sungai Nil ni tuan-tuan, dia mengalir daripada Mesir, masuk Sudan, sampai sedikit dekat Habsyah. Panjang Sungai Nil ni, Masya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, Amr bin As ni ialah wakil Sayyidina Umar. Dia sahabat Nabi juga, tapi khalifah ketika itu Umar bin Khattab. Dia tulis surat pada Umar, wahai Umar, sekarang ni orang Mesir dah Islam. Masya Allah. Ini Mesir kan, yang tadi kampung saya Mersing, dia bunyi dekat-dekat. Tapi tak sama. Mesir ni tempat Firaun.
Okey, tempat Nabi Musa, tempat Nabi-Nabi terdahulu, masya-Allah. Jadi apa yang berlaku? Tulis surat pada Umar. Umar baca surat tu, tengok amalan khurafat yang berlaku di bumi Mesir. Umar tak pergi Mesir pun. Yang pergi wakil Umar. Umar balas surat tu dengan 2 keping surat. Hantar satu surat, dapat 2 keping. Surat pertama untuk Amr bin As. Di surat itu tertulis, surat kedua itu kamu baca di depan sungai Nil di hadapan orang ramai, dan surat tu kamu buang dalam sungai Nil. Pesanan dalam surat pertama. Maka Amr bin As kumpul semua orang Mesir yang berpahaman bahawa kalau tak bunuh anak dara, air sungai Nil tidak akan pasang. Dalam surat yang kedua tertulis, wahai sungai Nil. Surat tu untuk sungai Nil, tuan-tuan, yang tak pergi sekolah. Tak pernah pun belajar bahasa Arab ke apa, tak pernah. Sebab tuan-tuan kena tahu, Mesir ni belajar bahasa Arab setelah sahabat datang. Dulu mereka berbahasa Qibti. Orang Mesir ni, orang Arab. Orang Mesir ni bukan orang Arab, orang Qibti. Lepas sahabat datang, mereka masuk Islam, mereka bukan saja terima bahasa Arab, mereka bukan saja terima Islam, mereka terima bahasa Arab. Sampai hari ni kita pun hantar anak belajar Azhar di Mesir. Sedangkan dulu mereka orang Qibti. Kita orang Melayu, kita terima Islam dan kita terima tulisan Arab itu jadi tulisan Jawi kita. Tapi bahasa masih bahasa Melayu. Cuma banyaklah perkataan Arab dalam bangsa kita ni, dalam bahasa harian kita ni banyak perkataan Arab. Masa saya belajar Madinah, hari pertama belajar, cikgu tu ataupun ustaz tu dia mengajar. Dia tulis satu perkataan, sabun. Sabun, orang tak pergi surau pun tahu sabun tu apa. Sabun lah. Satu kelas tak tahu. Sebab dalam kelas kita tu ada budak Cina, budak daripada negara lain. Semua tanya, sabun ni apa? Saya kata, kesian ni, orang kampung aku pun tahu sabun ni sabun. Nak bagi tahu bahawa bahasa kita sama dengan Arab banyak. Orang Arab panggil sabun, kita pun panggil sabun, sama. Jadi tak payah kerut kepala pening, senang. Orang Arab panggil menara, kita pun panggil menara. Orang Arab panggil masjid, kita pun panggil masjid. Sama, banyak perkataan kita dengan Arab ni sama. Orang Mesir terima Islam, terima bahasa Arab. Sungai Nil tak pernah belajar bahasa Arab. Dalam surat tu Umar tulis, wahai sungai Nil. Dan Umar perintahkan surat itu dibaca di depan penduduk Mesir. Kenapa? Pertama, kata ulama, bukanlah untuk sungai Nil surat tu, untuk tukar akidah kepahaman orang-orang Mesir ketika itu, supaya dia faham bahawa jangan yakin dengan sungai Nil. Jangan percaya dengan apa yang dia percaya sebelum ni. Wahai sungai Nil, dalam surat tulis, kalau engkau mengalir kerana Allah, maka mengalirlah. Tetapi kalau engkau mengalir kerana kehendak diri kau, engkau berhenti mengalir, aku tak perlukan kau. Surat tu dibalik dalam sungai Nil, terus pasang sampai hari ni. Tak payahlah korban dara. Umar betul-betul. Dan dalam Jumaat, Amr bin Al-As itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang lelaki namanya Abdul Qais Al-Fihri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi. Dan Abdul Qais Al-Fihri ni dia membawa seorang anak dia. Anak dia tu muda lagi, belasan tahun. Nama anaknya Sayyidina Uqbah bin Nafi'. Minta maaf nama dia Nafi' bin Abdul Qais. Bukan Abdul Qais. Abdul Qais tu dia punya atuk dia. Namanya Nafi' bin Abdul Qais. Ni sahabat Nabi ni radhiyallahu anhu. Dia bawa anaknya bernama Uqbah bin Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu yang usianya belasan tahun. Pagi ni kita nak cerita pasal Uqbah bin Nafi' ni lah. Jadi Islam bertapak di utara Afrika, benua Afrika, yang mana kita kena tahu bahawa utara benua Afrika ini bukan orang Arab. Tapi dakwah sahabat hari ini telah menyebabkan seluruh utara Afrika berbahasa Arab. Dah buang dah bahasa dia, ambil bahasa Arab. Bermula dakwah sahabat daripada Mesir yang dulunya orang Qibti, mereka telah bergerak ke seluruh utara Afrika yang mereka ini ialah orang Amazir dan juga orang Barbarian. Bahasa bukan bahasa Arab. Maka setelah dakwah di Mesir tadi berjaya, Uqbah bin Nafi' yang merupakan anak Nafi' bin Abdul Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu. Kenapa sebut Al-Fihri? Al-Fihri ni nak menunjukkan orang tu Quraisy. Kalau tuan-tuan jumpa mana-mana orang nama dia belakang ada Fihri, menunjukkan bahawa dia ni ada hubungan keturunan dengan Nabi, bersambung pada atuk yang bernama Fihr bin Malik. Fihri itu Fihr bin Malik. Fihr bin Malik ini ialah nama Quraisy.
Quraisy tu nama gelaran dia, nama betul dia Fihr bin Malik. Quraisy tu nama orang. Jadi anak-anak Quraisy ini merupakan anak-anak Fihr bin Malik. Sebab itu setengah sahabat dia nak beritahu di Quraisy, maka diletak di belakang nama dia Al-Fihri. Seperti mana hari ini kita dengar isu Palestin dan juga orang Israel. Orang Israel ni sebenarnya mereka ialah anak-anak keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Seperti mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam ini dalam riwayat yang sahih ada dua orang isteri, iaitu Hajar dan juga Sarah alaihi salam. Dalam riwayat yang lain menyebutkan dia ada 4 orang isteri, Sarah, Hajar, Hujun dan juga Qanturah. Ini 4 orang isteri. Daripada Hajar alaihi salam telah lahir Nabi Ismail alaihi salam. Daripada Nabi Ismail telah lahir bangsa Arab dan lahirnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sarah alaihi salam, isteri yang pertama, lahirlah anak yang bernama Ishaq. Ishaq ni dia kahwin dengan Rafiqah alaihi salam. Kalau tuan-tuan pergi di Palestin, pergi satu bandar namanya Hebron, orang Yahudi panggil. Orang Arab panggil Madinah Khalil. Jadi tuan-tuan, kalau ada rezeki nanti lepas perang ke nanti pergilah ziarah. Kerana ini adalah benda Nabi sebut, la tushaddur rihal, jangan susah payah illa li salatil masjid, melainkan susah payah untuk pergi 3 masjid. Salah satunya ialah Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah Allah rezekikan saya 4 kali pergi di Palestin, antaranya pergi hantar misi bantuan. Jadi ada tempat namanya Hebron. Hebron ni kalau pakcik-pakcik ataupun abang-abang yang kaki tengok berita dunia, daripada saya kecil saya dengar nama Hebron ni sebab selalu je ada perang kat situ dululah. Ramallah, Hebron ni nama popular. Madinah Khalil, di situ terdapatnya makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Yaqub, dan di situ terdapatnya makam Rafiqah yang disebut tadi, isteri Nabi Ishaq alaihi salam. Baik. Nabi Ishaq kahwin dengan Rafiqah, dapat anak 2 orang. Ada pendapat kata anak tu kembar, ada kata pendapat anak itu bukan kembar tapi 2 beradik. Yang pertama namanya Al-Aish. Daripada Al-Aish ini lahirnya orang-orang putih. Sebab tu Al-Aish ni dipanggil Abu Rom, bapa bagi orang Rom, bapa bagi orang putih. Orang Amerika, orang Australia, orang Eropah, ini dia punya bapa dia siapa? Al-Aish bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Orang Arab pun lahir daripada Nabi Ibrahim, orang putih pun lahir daripada Nabi Ibrahim. Dan adik dia namanya Yaqub alaihi salam, yang mana gelaran bagi Yaqub ini ialah Abdullah. Abdullah dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, Abdun, hamba, dipanggil Isra dalam bahasa Yahudi. Adapun Allah dalam bahasa Yahudi dia panggil El. Sebab itu namanya Israel, membawa maksud Abdullah. Kalau tuan-tuan pergi di Palestin, nombor flag kereta orang Palestin, kalau nak tahu tu orang Palestin, nombor flag kereta dia P. P ni bukan Penang, Palestin. P je. Kalau orang Israel, dia punya flag kereta IL. L. Dalam bahasa Arab, Allah. Nombor flag kereta dia Allah. Dahsyat. IL tu ialah Il. Sebab dulu bahasa yang digunakan untuk perantaraan agama ni ialah bahasa Ibrani. Sebab itu ada Jibril, Mikail, semua ada Il. Il tu ialah Allah. Baik, daripada perkahwinan, daripada Nabi Yaqub tadi, telah lahirnya Bani Israel. Nabi Yaqub ada 4 orang isteri. Isteri yang terawal namanya ialah Lia. Daripada Lia tu dapatlah 6 orang anak. Kemudian dia telah kahwin dengan Rahil. Daripada Rahil dapat 2 orang anak. Kemudian Rahil dan Lia ni dua-dua ada hamba perempuan, pembantu. Akhirnya Nabi Yaqub kahwin juga dengan pembantu tu. Pembantu Lia namanya Zalfah. Pembantu Rahil namanya Balha. Jadi Nabi Yaqub ada 4 orang isteri, dan setiap tadi Lia lahirkan 6 orang anak, dan kemudian Rahil 2 orang anak, Zalfah lahirkan 2 orang anak, Balha lahirkan 2 orang anak. Total semua anak Nabi Yaqub 12 orang. Dan 12 orang inilah tuan-tuan yang menjadi anak-anak Nabi Yaqub ataupun dipanggil Bani Israel. Yang jadi orang Yahudi ini daripada 12 suku ni. Macam Quraisy tadi. Daripada Quraisy itu lahirlah orang-orang Quraisy di kota Mekah. Baik. Jadi tuan-tuan, dia adalah merupakan Uqbah bin Nafi' ni Al-Fihri. Al-Fihri ni apa? Orang Quraisy.
Jadi Uqbah bin Nafi' radhiyallahu taala anhu ini dia telah bergerak bersama rombongan para sahabat dan dia jadi ketua. Dia belajar pengalaman dakwah dengan Amr bin As membuka Mesir, maka dia telah bergerak untuk buka negara yang selepas Mesir, masya-Allah. Akhirnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, apa telah berlaku? Dia telah sampai di Tunisia. Baru-baru ini kami bergerak di dua negara, Tunisia dan juga Algeria, dan kemudian kita pergi ke Eropah, bergerak di Itali. Jadi tuan-tuan, di Tunisia, di Algeria ni masya-Allah, orang Islam ada 45 juta. Oh, kejut kita tengok. Dia punya peratusan orang Islam 99%, macam Detol menghapuskan kuman, 99% orang Islam. 0.1% je yang tak Islam. 45 juta orang dia, masya-Allah. Dia panggil dalam bahasa Arab Algeria ni Jazair. Jazair nama dia dalam bahasa Arab. Dikatakan Jazair biladuz Zair. Algeria negara cinta pada tetamu. Memang cinta sungguh. Kita datang sana dia sambut kita dekat airport lain macam. Lagi-lagi kalau dia tahu kita orang Malaysia. Daripada ibu negara dia, Tunisia dengan Algeria ni, dia ibu negara tak ada nama. Pertama kali saya jumpa negara, saya alhamdulillah dah mengembara 79 buah negara. Pertama kali saya jumpa negara kat dunia yang tak ada nama ibu negara. Ibu negara dia dipanggil ibu negara. Rakyat dia panggil, nak guna, nak pergi ibu negara, Asimah. Asimah ni ibu negara. Macam kita Kuala Lumpur. Tengah pergi mana-mana kan, dia di ibu negara. Kalau Saudi, Riyadh. Tapi Algeria dan Tunisia, dia ambil nama negara dia balik. Algeria punya ibu negara, Algeria juga. Tunisia punya ibu negara, Tunis. Jadi orang dia tak kata nak pergi Tunisia, dia akan panggil nak pergi Asimah. Saya nak pergi ibu negara. Macam tu. Dua negara ni tak ada nama ibu negara ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada ibu negara tu kita bergerak pergi ke pendalaman. Kami dihantar ke pendalaman Algeria. Wadi Saif. Jarak perjalanan lebih kurang 700 km. Dan kawasan tu ialah kawasan Badui. Kita dihantar untuk buat usaha dakwah di kawasan orang Badui. Dan tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah SWT, yang peliknya kalau kat bandar tadi lain lah juga orang tahu Malaysia. Ini sampai ke kampung Badui. Dia layan kita luar biasa, masya-Allah. Dan dia kenal Malaysia. Tu pelik. Saya kata biar betul lah, handphone pun kejap ada kejap tak ada. Takkan dia kenal Malaysia. Kan? Kita pun tanya macam mana boleh kenal Malaysia. Dia kata atuk-atuk kami daripada sejak dulu lagi, bila balik haji dia akan bagi tahu orang pergi haji yang paling bagus ialah orang dari negara Malaysia. Kami ialah jemaah ketiga yang masuk Algeria. Sebelum tak ada jemaah luar negara masuk. Jadi bila dia tengok orang Malaysia, orang paling baik datang. Dia punya tempat penginapan dia, masya-Allah. Dia punya tempat rumah penginapan dia, lantai dia tanah, bumbung dia langit. Kita tengok member sebelah, cuba buka Agoda, takut kok ada Oyo kat sini. Rasa nak cari hotel je kan. Lantai tanah, bumbung langit. Dah macam bersama mu dah rasa tuan-tuan. Insya-Allah. Tapi sifat dia luar biasa. Rasa macam zaman sahabat. Bila dia tahu orang Malaysia datang, penuh orang nak dengar ceramah orang Malaysia. Ceramah dalam bahasa Arab. Masya-Allah. Dan di sana kita ajak dia orang datang masjid dan nak bentuk jemaah untuk keluar dakwah, nak betulkan kefahaman orang Islam bahawa tanggungjawab dakwah ialah tanggungjawab kita semua. Bukan kerja ustaz saja, bukan kerja ulama saja. Kerja dakwah ni kerja semua orang. Kerja mengajar baru kerja ustaz saja. Kerja mengajar baru kerja ulama. Tapi dakwah semua orang kena buat. Sebagaimana kita semua tahu solat wajib, begitu juga setiap orang kena tahu dakwah wajib. Setiap orang kena buat dakwah. Sebab kita umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tahu kalau kita tengah solat kita kena taubat, begitu juga kalau kita tengah dakwah kita juga kena taubat. Tapi hari ini orang Islam tak rasa dakwah kerja dia, maka tak ada orang pun bertaubat disebabkan tinggalkan kerja dakwah. Dia tak rasa tinggal dakwah ni dosa. Sebab dia rasa bukan kerja dia, kerja AJK. Ini bukan kerja saya, AJK. Siapa suruh jadi AJK? Kita buat dakwah. Bukan. Ini kerja semua orang. Ini nak betulkan salah faham orang Islam tentang kewajipan berdakwah. Maka kita dapat bentuk beberapa jemaah untuk kita keluarkan kerjaan Allah SWT. Kemudian kami bergerak daripada pendalaman Algeria tu masuk ke Tunisia, nak pergi ke ibu negara dia, jarak perjalanan 700 km lagi. Jalan kampung, bukan highway, jalan kampung. Masya-Allah.
Dan dalam perjalanan tu saya tengok peta tu nak pergi ke ibu negara akan lalu satu tempat, satu bandar namanya Kairawan. Jadi semua tu dalam kajian sirah dah, saya dah pernah baca. Jadi saya pun beritahu kat driver tu nanti berhenti di Kairawan. Apa itu Kairawan? Kairawan ialah bandar pertama yang Uqbah bin Nafi' sampai tadi. Bila Uqbah bin Nafi' sampai, dia sampai di bandar Kairawan, dan bandar Kairawan ni terkenal bandar yang ada hutan tebal. Bila dia sampai di situ, sahabat Nabi yang ada dalam jemaah tu nama Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala telah sembahyang 2 rakaat, dan dia telah mengatakan, wahai makhluk-makhluk yang ada dalam hutan, sungguhnya kami sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami datang ke sini untuk menyebarkan kalimah Allah. Keluarlah kamu semua daripada hutan ini kerana kami ingin berehat. Maka kata ulama, terkejut semua penduduk yang ada di Kairawan kerana binatang-binatang besar mula keluar daripada hutan. Kemudian binatang yang sedang dan kemudian binatang yang kecil termasuk nyamuk telah keluar daripada hutan. Dan ada juga riwayat menyebutkan kala jengking telah bawa anak-anak dia keluar daripada hutan, sehingga hutan tu telah kosong daripada binatang. Maka di situlah Uqbah bin Nafi' mesyuarat mulakan usaha dakwah dan jadi tempat pusat pemerintahan. Di situ tuan-tuan mulia sekarang ni ada masjid. Masjid tu usia dia 1400 tahun, zaman sahabat. Nama masjid tu diletakkan dengan nama Uqbah bin Nafi', Masjid Uqbah bin Nafi'. Dan dalam masjid tu ada mimbar yang paling tua dalam dunia, usia dia tahun 70 Hijrah. Sekarang 1445 kan. Masya-Allah. Tahun 70 Hijrah. Kata Tok Siap masjid tu kepada saya, awak bayang berapa puluh ribu ulama dah naik mimbar ni daripada zaman sahabat. Saya kata, bagi saya naik boleh tak? Tak boleh. Ini tak boleh, imam je boleh naik. Bagilah sekali, saya kata, nak rasa juga naik mimbar. Mimbar sahabat naik 70 Hijrah, bayangkan, masih ada sampai sekarang. Dan tempat itu tuan-tuan di pusat pemerintahan. Daripada situlah mereka mesyuarat untuk mulakan usaha dakwah. Dan mereka telah bergerak, akhirnya Islam satu Tunisia. Jemaah ni bergerak pergi Algeria pula, Islamkan bumi Algeria. Dan jemaah ni tuan-tuan bergerak pergi ke Morocco, Maghribi, Islamkan Maghribi pula. Dan Uqbah bin Nafi' ni tuan-tuan, masya-Allah, terkenal perkataan dia ketika dia sampai di lautan Atlantik. Morocco ni dia diapit oleh 2 lautan, iaitu lautan Mediterranean dan lautan Atlantik. Cerita sampai terlupa nak baca kitab. Baik. Uqbah bin Nafi'. Semilil bayu lautan menyapa pipi seorang panglima. Pandangannya merenung jauh ke arah lautan menipis seberang yang tidak kelihatan. Tangannya menggenggam erat bilah pedang, namun kilauannya yang telah meredah jauh menumpaskan kebatilan-kebatilan tidak mampu untuk melemparkan walau sejenis rasa gembira di hatinya. Hatinya resah dan sayu kerana memikirkan umat. Bagaimana seluruh umat dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya menadah ke langit saat ketika beliau menenggelamkan kaki kuda dia di lautan Atlantik. Dia bawa kuda dia tuan-tuan setelah dakwah 3 negara ni. Kita kalau dapat dakwah satu orang Islam pun malam tak tidur lah. Weh, saya dah Islamkan seorang ni, syurga tingkat berapa saya dah masuk ni. Tak boleh tidur dah kita. Baru Islamkan seorang. Dia Islamkan 3 negara. Silat-silat boleh jadi di antara kita ni, baru pagi ni pernah dengar nama dia. Saya pertama kali dengar nama ni, tak pernah dengar. Uqbah bin Nafi', tak talk pun dia. Sebab sahabat tak suka menonjol. Ni sifat sahabat. Kita Islamkan satu negara, satu TikTok kita cerita. Sama Twitter, Facebook semua masuk. Dia 3 negara Islamkan. Uqbah bin Nafi'. Ada orang yang baru kali pertama dengar nama dia. Sedangkan dialah Islamkan 3 negara. Bawa kuda sampai kat laut Atlantik, tenggelamkan kaki kuda kat laut. Bawa kuda sampai kat laut. Apa dia kata? Laula hadzal bahr, law kana hadzal bahr la fatahtul ard li i'la kalimatillah. Apa dia kata? Kalaulah tak kerana laut ni. Kalau tak kerana ada laut ni, pasti aku dah belah laut ni untuk tinggikan kalimah Allah, untuk sampaikan agama di hujung-hujung dunia. Ni kata-kata dia yang terkenal. InsyaAllah. Jika lautan luar tidak mampu kurutkan meredai, pasti ada bumi yang belum menerima keadaan ajaran yang mulia ini. Maka dia telah bergerak mengislamkan 3 negara, dan dia merupakan
wakil di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Di waktu itu khalifah yang besar ialah Muawiyah radhiyallahu anhu, iaitu Bani Umayyah, dan Islam ketika itu pusat pemerintahnya di Damsyik. Maka Qairawan tadi Uqbah bin Nafi' telah jadikan Qairawan sebagai pusat pemerintahan Islam bagi benua Afrika. Maksudnya orang Afrika yang Islam tak payah jauh-jauh pergi ke Damsyik, apa-apa maklumat hantar pergi ke Qairawan yang akan hantar pergi Damsyik. Dia jadi pusat dakwah ataupun markas dakwah ataupun pusat pemerintahan Islam terbesar di bumi Afrika ketika itu. Baik, seterusnya Uqbah bin Nafi' radhiyallahu ta'ala meneruskan dakwahnya sehingga bahagian selatan, yakni di bawah. Tadi telah Islamkan belah atas. Orang ni ialah orang Barbarian dan bangsa Amazir. Tariq bin Ziyad daripada Amazir. Daripada dakwah Uqbah bin Nafi' ni lahir pula panglima-panglima yang hebat. Antaranya Tariq bin Ziyad yang telah Islamkan seluruh Spanyol. Masya Allah, satu ketika dulu telah Islamkan Portugal, sehingga kan Portugal dan Spanyol menjadi empayar yang besar namanya Andalus. Hari ini tinggal kenangan saja. Sebab ketika dakwah terhenti setelah 700 tahun, maka akhirnya musuh telah datang dan telah memurtadkan dan juga membunuh orang yang tidak murtad di bumi Andalus. Baik, seterusnya, setelah dakwahnya tersebar, maka apa yang difahami oleh Uqbah bin Nafi', sifat-sifat berkembang sedalam jiwa Uqbah bin Nafi' dapat jelas di mana beliau tidak pernah sedetik pun walau sejenak rasa letih dalam berdakwah, maupun rasa puas, tak pernah rasa puas walaupun Islam ketiga negara dia tak cukup lagi. Sebab apa? Sebab dia kata, aku membaca dalam Quran, Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Bila sebut Allah Tuhan sekalian alam, maka Islam perlu disebarkan ke sekalian alam. Perlu disebarkan ke seluruh penduduk bumi. Yang hari ini tuan-tuan, penduduk bumi ada 7 bilion manusia, 2 bilion ni dapat kenal Allah. Lagi 5 bilion lagi tak kenal siapa dia Allah. Mereka makan setiap hari makanan yang Allah bagi, mereka minum setiap hari minuman yang Allah bagi, tapi sekalipun tak pernah sujud pada Allah, tak pernah rokok pada Allah. Seandainya kiamat didatangkan, maka 5 bilion akan mati dalam keadaan sedihnya hati Nabi. Jadi kita kena warisi apa yang ada dalam fikiran Uqbah bin Nafi' ni, mengenai 7 bilion manusia yang dapat taat perintah Allah. Untuk itulah kita kena bergerak untuk bawa manusia kepada Allah. Seterusnya, jiwanya membara untuk memastikan hayatnya akan melepaskan ikatan insan-insan di dunia ini ke arah ilah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak satu orang pun mati dalam ketaatan Allah. Adakah rasa semangat jihad ini subur dalam jiwa kita? Kata penulis, cuba tanya diri kita, apa yang kita fikirkan? Adakah kita ada fikir untuk satu dunia yang dapat kenal Allah? Ataupun adakah kita doa tiap-tiap malam, ya Allah, Islam, hantarlah Islam seluruh dunia, ya Allah. Ataupun sekurang-kurangnya kita doa Islam kepada jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang belum Islam. Atau kita hanya doa untuk diri kita je. Apa yang dalam fikiran kita? Ini kata penulis. Baik, jiwa para da'i ini, pejuang ataupun pendakwah, seharusnya kembang segar dengan rasa untuk memartabatkan Islam di seluruh pesada dunia. Melihatkan jahiliah, orang yang tidak kenal agama, apatah lagi maksiat, yang ada melahirkan rasa tidak puas hati dan rasa gerak dan rasa sedih. Kata penulis, pasti pendakwah itu sepatutnya hatinya rasa resah bila tengok orang langgar perintah Allah, orang tak kenal Allah. Ini yang perlu ada pada setiap daripada kita. Tidak langsung berputik rasa untuk menyebarkan Islam, malah ada yang tidak langsung rasa bangga dengan Islam. Ada orang Islam hari ini yang tak ada fikir pun nak dakwah orang. Dia fikir dia je. Dia pergi masjid, dia balik. Pergi masjid, dia balik. Dia tak ada fikir pun nak ajak orang pergi masjid. Dia tak tahu pun yang di akhirat nanti dia akan didakwa oleh jiran-jiran dia. Dia pergi masjid, suruh Putra Al-Amin, tapi tak pernah ajak saya. Aku ajak kau lah. Berapa kali kau ajak? Aku ajak kau 4 kali. Kalau kau ajak 5 kali, aku pergi. Rasa nak cekik dia, tuan-tuan. Kita ajak, dia tak datang. Lepas tu dia kata dekat Allah, dia tak ajak. Saya ajak berapa kali? 4 kali. Kalau kau ajak 5 kali, aku pergi, dia kata. Jadi tuan-tuan, kita kena risau kalau kita tak ajak kawan-kawan kita. Scroll handphone kita, tengok kontak. Ada tak kawan-kawan kita yang pencen sama-sama macam kita? Ataupun kawan-kawan sekolah kita yang belum lagi pergi surau. Kita cuba WhatsApp dia, tanya khabar, buat hubungan dengan dia. Supaya apa? Dekat akhirat dia tak dakwa kita. Satu, kita nak dakwah dia, supaya kat akhirat dia tak dakwa kita. Siapa yang tak dakwah kat dunia, di akhirat akan didakwa. Paling kurang tuan-tuan, kita doa untuk dia. Jangan sampai kita tak doa langsung untuk kawan-kawan kita, untuk teman-teman kita, apatah lagi yang bukan Islam,
yang tiap-tiap bulan kita tukar minyak hitam kereta kat kedai dia, tayar pancit telefon dia, duit tak ada, hutang dengan dia. Waktu raya Cina kita pawai kotak minta hamper habiskan 5 kat rumah dia. Waktu raya di Bali kita bedal maruku kat rumah dia. Tapi tak sekali pun kita cerita pasal pencipta dia siapa. Tak pernah cerita. Maka dia ni akan dakwa kita dekat akhirat. Sebab itu kita kena fikir. Uqbah, namun semangat yang membara tadi perlu dibentuk dengan sebaiknya. Tidak guna jika semangat yang asalnya marak tapi akhirnya padam dengan hanya percikan-percikan air. Seperti sekarang, semua tengah marah ni. Kita boycott McDonald. Sekali McDonald kata, okey, saya bagi burger free hari Jumaat. Beratur. Tahun lepas tu tak ingat lagi. Orang tengah boycott ni. McDonald ni Israel, kita tak nak. Hari Jumaat, saya ingat lagi. McDonald offer burger free 100 yang tahun awal. Beratur kat McDonald. Terkejut tengok. Baru burger belum dajal. Baru burger dah beratur dah. Nak cerita lemahnya kita. Jangan minum Milo, sekarang kita minum Koko. Seminggu dia tahan. Lepas tu pergi kedai, Milo tabur satu, Milo lebih. Tak tahan nak cover seminggu dia tak minum. Jangan sampai macam tu tuan-tuan. Kata penulis, semangat yang membara pun dibentuk dengan sebaiknya. Dengan sebaiknya. Ketika kita bakar besi untuk buat pedang tu, masa itulah kita ketuk, jadikan dia pedang. Kalau tak, dia dah sejuk habis. Dibentuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dibentuk dengan cara yang betul, bukan cara yang salah. Mena-mena yang mencorakkan jalan-jalan ini seringkali menyebabkan kita tersimpang dan lebih sedih lagi, menyebabkan kita tersesat jauh daripada matlamat. Oleh sebab itulah amat penting untuk kita melalui proses-proses tarbiyah, didikan yang akan membantu kita mengatur langkah sebaiknya. Uqbah bin Nafi' tidak terkenal sebagai seorang komander perang ataupun jeneral yang mampu mengorak pasukan tenteranya untuk menghuru-harakan bangsa musuh. Demi tentera dia, tuan-tuan, kata ulama, ada 100,000 orang. Rom memang sangat takut dengan dia. Rom cuba nak bunuh dia banyak kali, tak dapat. Sebab tentera dia kuat, Allah bagi kekuatan pada dia. Namun beliau juga terkenal sebagai seorang ketua yang adil, yang boleh dibawa bincang. Kita ni tuan-tuan kalau jadi ketua jangan tegas je. Ada waktu kita buat staff kita macam kawan, bincang, borak dengan dia, ambil pendapat dia. Kadang idea daripada dia sebabkan syarikat maju. Anak kita ketua keluarga, kadang minta pendapat dia. Boleh jadi pendapat anak kita ni bagus untuk keluarga kita. Sebab itu Nabi suruh kita buat mesyuarat dengan keluarga, dengan pejabat. Bukan mesyuarat kita seorang je cakap, minta pendapat orang. Ini yang Nabi ajar. Dalam perang Badar yang bagi pendapat pada Nabi, Habib bin Munzir, sahabat tu tak popular pun, tapi asbab cadangan sahabat tu, sahabat menang di Badar, insya-Allah. Sebab apa? Nabi minta pendapat orang bawahan, insya-Allah. Tujuan Uqbah bin Nafi' menjadikan Kairawan sebagai pusat Islam di Afrika Utara ialah antaranya untuk mengembangkan Islam di seluruh benua Afrika. Tidak guna jika banyak penaklukan dilakukan tapi tidak ada tindakan susulan. Maksudnya dia jadikan markas untuk follow up. Dah Islam dah, hantar lagi jemaah untuk ajar agama. Follow up lagi, follow up. Ini usaha dakwah. Kalau dakwah tak ada follow up, kita pergi Sabah, kita Islamkan satu kampung, kita tak ada follow up. Maka bulan depan orang Kristian datang, dia masuk Kristian pula. Sebab tak ada follow up. Dakwah ni kena follow up. Malam doa. Kata Maulana Umar, at day we try, at night we cry. Siang hari kita jumpa orang, cuba ajak dia pada Allah. Malam hari kita menangis, sebut nama dia, minta hidayah daripada Allah. Dan tuan-tuan dirahmati lagi sekali, pengajaran menarik di sini ialah Uqbah bin Nafi' dalam mengamalkan seluruh sunnah Nabi dalam kehidupan dia, dalam khususnya dalam kerja dakwah. Dia telah gunakan kaedah dakwah Nabi SAW, yang mana Nabi ketika berdakwah, kata penulis, bersungguh-sungguh dalam menyebarkan Islam. Tidak fokus hanya orang tertentu. Nabi telah melayan semua orang sama rata. Maksudnya Uqbah bin Nafi' ni dia bukan cari pemimpin saja, bukan cari orang kaya je, dia dakwah semua orang. Semua lapisan masyarakat seperti Nabi. Bilal pun dia dakwah, Abu Bakar pun dia dakwah. Maksudnya dia apa? Di sini penulis kata, kita kalau buat dakwah jangan pilih bulu. Dia ni orang kaya, baguslah kita dakwah dia ni. Dia boleh bagi sumbangan kat surau. Jadi dia ni tak payahlah kot, dia ni bersama mu dah 2 episod dia masuk. Tak payahlah dia, biarlah dia pandai-pandailah dia semayang. Tak. Nabi ajar kita, Abu Bakar pun Nabi dakwah, Bilal pun Nabi dakwah. Sehingga dua-dua telah jadi orang yang hebat dalam Islam. Ni yang dibuat oleh Uqbah bin Nafi'. Yahudi dan Nasrani begitu takut dengan Uqbah bin Nafi'. Dan orang-orang Rom juga takut. Dan mereka tidak mampu untuk membuat apa-apa kepada Uqbah bin Nafi'. Sehinggalah mereka telah merancang kematian Uqbah bin Nafi'. Mereka risau Islam tersebar ke seluruh Afrika sebab hebatnya dia dalam perang dan santunnya dia dalam berdakwah. Dia pandai tackle hati orang. Maka ketika mana Uqbah bin Nafi' nak berdakwah di kawasan pendalaman, di kawasan Algeria, di kawasan Sahara, di padang pasir,
Maka ketika itu dia telah diperangkap. Dia telah arahkan tentera dia balik ke Kairawan. Tinggalkan beberapa orang saja untuk dia pergi berdakwah kat pendalaman. Yang lain semua balik ke pusat pemerintahan. Dia pergi beberapa orang nak buat dakwah kat pendalaman. Sampai di pendalaman ada satu orang makcik yang telah diupah oleh Rom. Makcik ni munafik. Orang Islam tapi khianat pada Islam. Zaman kita pun ada, masya-Allah. Orang Islam, nama Islam, pakai tudung macam orang Islam, tapi pengkhianat pada Islam. Jadi ejen Israel, bunuh orang Islam, khianat pada negara, khianat pada agama, khianat pada bangsa. Ini orang munafik. Zaman Uqbah bin Nafi' dah ada dah. Makcik ni pergi dekat jemaah Uqbah bin Nafi', masya-Allah, jemaah dakwah datang nak bawa Islam dekat tempat kami. Terima kasih banyak. Hari ni saya sediakan makan. Jadi Uqbah bin Nafi' ni mati-matilah ingat dia berniat baik. Sebab biasanya memang macam tu. Orang Islam yang ada kat tempat tu dia akan nusrah, bantu orang datang untuk berdakwah. Maka sampai ke rumah makcik tu telah letak racun dalam makanan dia. Seperti mana yang telah berlaku pada Nabi di Khaybar. Orang Yahudi letak racun pada peha kambing yang Nabi nak makan, sehingga tulang kambing tu kata, ya Rasulullah, sungguh aku telah diracun. Akhirnya Uqbah bin Nafi' telah makan bersama pengikut di jemaah dia, termasuk orang kanan yang nama Abu Asakir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Dia makan saja tuan-tuan, akhirnya dia telah syahid. Yang mana dia telah syahid di pendalaman Al-Jiryah. Makam dia ada di Al-Jiryah. Kampung tu kami pergi kan, ziarah makam Uqbah bin Nafi'. Kami ucapkan salam, bagi salam pada dia, dan ucapkan tahniah kerana dia telah Islamkan 3 negara. Dan kami juga bagi tahu kami datang hari ni atas maksud dan tujuan yang sama yang kamu datang dulu. Hari ni tentang kampung tu, majoriti budak-budak dia semua nama Uqbah. Orang tua nama Uqbah, budak pun nama Uqbah. Punyalah cinta pada Uqbah. Satu kampung majoriti semua nama Uqbah. Uqbah bin Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu, berkuburlah sahabat Nabi orang Mekah, tapi kuburnya ribuan batu daripada kota Mekah di bumi Algeria. Kematian dia telah menjadi asbab hidayat. Hari ni tuan-tuan, dulu di Algeria ni ada lagi orang bukan Islam, tapi sekarang kesan dakwah dia setelah 1400 tahun, 45 juta orang Islam, 99%. Begitu juga Tunisia, 99% Islam, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kisah ini menjadi iktibar untuk saya bercakap dan tuan-tuan mendengar, supaya kita ambil pelajaran daripada para sahabat yang berjuang untuk agama, kerana hidup ialah perjuangan. Kerehatan yang sebenar bagi mukmin ialah dikubur. Imam Ahmad bin Hanbal tanya pada anak dia, "Wahai ayah, hari-hari buat dakwah, bila nak rehat? Malam tahajud, siang buat dakwah, mengajar orang lagi, bila ayah nak rehat?" Ambillah satu waktu macam kita kan. Cutilah ustaz, seminggu pergi holiday Pulau Pentian ke, snorkeling. Anak Imam bin Hanbal tanya, bila ayah nak rehat? Kata ayah dia, orang mukmin rehatnya dalam kubur. Sebab itu kalau kita dengar, ketika ulama-ulama meninggal, maka ulama yang baca khutbah untuk dia akan kata, sekaranglah waktu untuk kamu berehat. Tapi kalau di dunia tak buat dakwah, di dunia tak buat amal, maka bermulalah kesengsaraan. Dah dunia tak rehat, penat pergi ofis ulang alik, dalam kubur pun tak rehat. Sebab di dunia tak semayang. Maka sebab itu penting tuan-tuan untuk kita buat persiapan untuk akhirat, dan juga ajak kawan-kawan kita datang ke rumah Allah, sama-sama buat persiapan supaya dia juga dapat berjaya di kehidupan akhirat. Wallahu a'lam wal mu'atam. Mohon maaf sebab perkongsian terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara, minta Allah dan minta ampun pada Allah. Mungkin dikongsikan dapat diamalkan. Banyak lagi nak cerita sebenarnya, tapi sebab nak kena hantar anak pergi sukan hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggul kepada semua aswatu.